Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Lama ya tak buat kelas. Sebab minggu depan nak exam. Cikgu rasa semua dah dapat jadual exam yang telah diberikan oleh guru kelas. Jadi paper UST Science kita akan berada pada hari Isnin petang. Jadinya kita akan buat sedikit ulang kaji lah. Di mana kita akan refer balik soalan-soalan tutorial dan juga nota yang cikgu dah bagi sebelum ni. Okey, antaranya ulang kaji soalan yang pertama ini. Ini contoh soalan ini. Kita pernah bincang dalam tutorial 3 modul 1. Okey, cikgu tak bincang secara detail lah ya sebab kita pernah bincang dalam soalan ni, hanya cikgu remind semula je lah. Okey, Raja 4 menunjukkan Adam dan Azam sedang berlatih memanjat batu. Jadi soalan-soalan yang kita akan bincang dalam ulang kaji ni bukanlah soalan peperiksaan akhir, tidak. Bentuknya sama, format dia sama. Ya, data-data dia semua lain. Okey. Jadi ada dua orang pemanjat batu iaitu Adam dan Zam. Ada memanjat batu. Jadinya bila seseorang itu ada ketinggian, maka dia mempunyai tenaga keupayaan graviti lah. Ya. Dia mempunyai tenaga keupayaan graviti. Jadi macam mana kita nak kira tenaga keupayaan graviti ni? Okey, kita gunakan formula EP sama dengan mgh, di mana m ialah mass jisim, g gravity 98 ataupun nilainya 10 dan h ialah height, tinggi. Okey, jadi kalau soalan tanya apakah perubahan tenaga yang berlaku apabila Zam ini memanjat daripada bawah sampai naik atas. Okey, jadi bila soalan itu bertanya mengenai perubahan tenaga, you kena sebut tenaga dia kena berubah daripada tenaga apa kepada tenaga apa. Untuk kes Zam ini, ketika dia sedang memanjat, dia ada gerakan. So, dia ada tenaga kinetik. Apabila dia dah sampai paling atas, dia akan berhenti. Dia tidak ada tenaga kinetik, tetapi dia mempunyai tenaga keupayaan graviti sebab dia ada satu nilai ketinggian. Okey, jadi kalau soalan tanya, apakah perubahan tenaga? Kena sebut Zam itu berubah daripada tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan graviti. Okey, soalan nombor 2. Dia kata, tentukan siapakah yang menggunakan kuasa output yang lebih banyak. Jadi, kuasa output itu bersamaan dengan tenaga bagi masa. Cuba tengok ni. Kuasa output sama dengan tenaga bagi masa. Seseorang yang memanjat batu itu mempunyai kuasa yang lebih tinggi jika, kalau kita rujuk pada masa dia, kalau dia ambil masa paling singkat. Jadi, siapa yang lebih berkuasa, lebih kuat? Jadi sama ada Zam atau Adam ini bergantung pada masa dia sampai. Kalau semakin singkat masa dia sampai ke atas, bermaksud orang itu lebih berkuasa. Okey. Seterusnya dalam modul 1 juga kita mengenai torque. Torque ni apa? Torque ni ada satu daya yang menyebabkan benda-benda yang berputar, berpusing, seperti roda yang berpusing, tombol pintu yang dipusingkan, kipas yang berpusing. So apa-apa objek yang berpusing itu mempunyai satu nilai torque. So torque ni apa? Torque ini macam satu daya yang khusus untuk benda yang berpusing. Okey. Jadi ini dalam contoh ni kita ada satu daya untuk memutar suatu wind lah. Wind tanding lah, nak tarik sesuatu, nak tarik boat. Jadinya berapa kerja yang dilakukan? So kerja itu berdasarkan formula ni lah. W sama dengan torque theta. Di mana W ni kerja ialah work. Torque ini adalah satu nilai daya, namanya khusus untuk dalam bulatan, torque. Dan theta ini bermaksud adalah sudut. Ya, theta ni adalah sudut. Jadinya masuk je lah nilai dia nak cari kerja. Torque telah diberi berapa tadi? 13. Theta ini sudut berapa radian? Berapa radian. Untuk kes ini dia tak bagi nilai radian terus, dia bagi nilai berapa kitaran ya. Kalau soalan tu dia bagi radian, so masuk saja nilai dia terus lah. Lepas tu diharapkan akan dapatlah kerja untuk kita memutar suatu benda yang bulat. Okay. Jadi suatu benda yang bulat kita ambil secontoh. Ini slide ni cikgu ambil daripada nota modul 1. Dalam nota ada. Jadi soalan ini, apakah faktor-faktor suatu benda yang berputar? Dia bergantung pada apa? Dia punya nilai tenaga dia. Maksudnya torque dia, dia punya tenaga kinetik dia, tenaga kinetik putaran yang dia berputar tu, dia bergantung pada faktor apa? Pertama dia bergantung pada faktor jisim. Ini kita semua tahulah. Kalau jisim ringan dia akan berputar
Lebih lama ke lebih lambat? Lebih lama ke atau lebih singkat? Okey. Dia bergantung juga pada saiz. Saiz maksud saiz benda yang berputar itu. Dia bergantung kepada bentuk benda yang berputar dan juga ia bergantung pada paksi putaran. Ya. Jadi kalau soalan tanya apakah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai torque ataupun yang mempengaruhi tenaga kinetik putaran, jadi dia bergantung pada nilai bentuk jisim, bukan bentuk jisim benda putar, saiz, bentuk dan paksi putaran. Okey, ini bab 2 mengenai elektrik ataupun modul 2. Jadi ini cikgu demo, tak demo kan? Sebab bab elektrik kita belajar secara PDPR. Okey, so ini ke sempat je ni. Okey, so ini ini adalah nota bab 2. Di mana masa kita mula-mula belajar bab elektrik, kita akan belajar mengenai medan elektrik. So untuk ini, apa benda ni, kita nak tunjukkan bahawa dalam medan elektrik tu ada daya. Ya. So dalam aktiviti ni, di mana kita ada dua kaki retod, kita ada EHT ni maksudnya bekalan kuasa voltan tinggi, dia boleh cecah sampai 3000 volt. Lepas tu kita ada piring cakra logam ni. Kemudian kita ada bola polystyrene yang kita balut dengan aluminium foil. Ya. Okey. So, apa nak tunjuk kat sini? Eksperimen ni nak tunjukkan bahawa dalam medan elektrik mesti ada daya. Kalau kita letak suatu benda besi dalam medan elektrik, benda besi itu akan tertolak. Untuk kes ini, medan elektrik mana datang? Benda yang ada terkena tenaga elektrik akan ada medan elektrik kelilingnya. Begitu juga dengan ini piring cakra ni. Bila sambung aja dengan bekalan kuasa tinggi sampai cecah katakan 2000 volt, cikgu sambungkan, voltan dia sangat tinggi. Yang ini pula sambung dengan plat negatif. So dua-dua plat ini akan ada medan elektrik. Dan dalam antara dua cakra ni akan ada, dalam kawasan antara dua cakra ni akan ada medan elektrik. Kerana kita ada dua benda yang ada elektrik piring itu, so kelilingnya akan ada medan elektrik. Jadi dalam medan elektrik kawasan cikgu tunjukkan ini, mesti ada daya. Ya, ada daya. Daya inilah yang akan menolak bola pingpong ini. Dia akan berulang-alik ya, daya ni. Dia akan berulang-alik melalui pemindahan cas. Okey. So kalau kita buat demo, kalau bersemuka, memang kita demo bahawa kalau kita makin rapatkan piring cakra, maksudnya saya rapatkan lagi piring cakra, maka medan yang wujud dalam cakra ini, antara dua cakra ini, dia akan semakin kuat. Ya, jadi kalau cikgu rapatkan lagi piring cakra ni, maka kita akan dapati bola ini akan berayun lebih cepat. Sebabnya bila medan elektrik kuat, so lagi kuatlah bola ini akan terayun. Begitu juga kalau cikgu naikkan dia punya nilai EHT ni, nilai voltan kepada 3000 maksimum, 3000 volt, so you akan dapati bahawa bola ini akan berputar laju lah, sampai tak sempat nak tengok dengan mata. Okey lah. Okey, slide seterusnya. Cikgu ada, kita nak tunjukkan bahawa kita ada mentol yang berlainan watt. Contohnya cikgu ada 4 mentol, 1, 2, 3, 4 yang berlainan kecerahan dia. Kita hanya buat banding 2 mentol lah. Okey, mentol yang pertama ini 200 volt dengan 100 watt. Mentol yang keempat ini 200 volt, voltan sama tapi dia punya power dia, watt ini adalah unit bagi power, powernya 120. So, you rasa yang mana paling cerah? Yang 100 watt ke 120 watt? Sudah pastilah yang 120 watt. Ya, 120 watt ini lebih cerah. Okey. Kemudian kalau soalan tu tanya macam mana nak cari nilai arus bagi mentol itu, so guna saja formula P sama dengan IV. Jangan lupa ya, kita nak cari arus I. So guna rumus matematik lah, macam mana nak pindah-pindahkan rumus ni. So power ini ialah 120, V voltan ini 200 volt ni. Itu cari nilai arus. Okey. Slide seterusnya ini ada dalam tutorial 3 ni. Tutorial 3 modul 1. Ini pun dah bincang semasa di KV hari itu. Kita ada mengenai suatu pelantak. Ini pelantak dan cerucuk.
Pelantak ini adalah yang hentak, manakala cerucuk ini kita nak tanam tiang kan, tiang konkrit. Untuk bangunan mestilah cukup dalam. Kalau cetek di permukaan tanah, dia akan tumbang, tak kuat, tak kukuh struktur. Jadinya cerucuk ni nak masuk dalam tanah, dia mesti dihentak. So dia akan dihentak oleh pelantak. Ya. Okey. Jadinya kalau jadi dalam soalan ini dia akan tanya bagaimanakah nak jadikan pelantak ini dapat berfungsi dengan lebih efisien. Pelantak dapat berfungsi dengan lebih efisien bermaksud pelantak itu dapat menghentak cerucuk itu dengan bagus. Maksudnya dihentak sekali je, cerucuk tu boleh masuk dalam. Jadi apakah kaedah-kaedah dia akan tanya pendapat awak lah. So dia suruh terangkan dari segi ketinggian. So pelantak itu kena letak tinggi atau rendah supaya dia hentak lebih, dapat hentak cerucuk itu masuk lebih dalam. Jadi bila kamu katakan pelantak itu hendaklah ditarik dengan tinggi, you kena nyatakan sebab dia. Kenapa? Sebab sini soalan bahagian C dia makannya banyak sikit lah. Ya. So kalau you kata pelantak itu hendaklah dilepaskan dari kawasan yang lebih tinggi, sebabnya apa? Supaya tenaga kepayaan graviti lebih tinggi. Ya, bila tenaga banyak, maka dia hentak pun banyak lah. Okey. Kemudian dia akan tanya, bagaimana dari segi jisim pelantak? Kena pelantak yang jisim kurang ke jisim yang tinggi? Nak bagi dia bekerja dengan lebih efisien. Fikirlah sini ya. Habis itu juga cerucuk ini. Cerucuk ni nak bagi dia mudah masuk ke dalam itu, dia kena buat daripada bahan apa? Bahan konkrit, batu bata, atau bahan logam, ataupun dia perlu daripada plastik pun boleh, atau dia batu kapur ke. Bincang dengan kawan, fikirkan macam mana. Kenapa? Katakan contoh you pilih, kena pilih daripada logam lah. Okey, kenapa you pilih logam? Kenapa logam itu menyebabkan sesuai untuk memudahkan cerucuk itu masuk dalam tanah? So sini jawab mengikut markah yang diberi. Kalau tak nanti hilang markah S2. Kadang-kadang tahu jawapan ni. Habis dah. Okey, so cikgu rasa sampai situ saja, tak boleh lama-lama sangat. Nanti tengok video ni panjang, dah tak habis. Okey. Jadi format nanti exam hari Isnin, cikgu akan bagi dia mula pukul 2 kan. Lebih kurang dalam 5 minit sebelum tu cikgu akan bagi link dalam Google Form. So you jawab ikut Google Form sajalah. Ya. Okey, so cikgu akan bagi masa lebih kurang sampai 2 jam lah untuk jawab Google Form tersebut. After 2 hours ataupun siapa yang siap cepat boleh habiskan, you submit je lah Google Form tu. Okay. Bye. Assalamualaikum.